Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang sirah. Tajuk yang terakhir untuk tahun 6, bahagian sirah, iaitu kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda kepada Muaz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman, "Wahai Muaz, kemungkinan kamu tidak akan dapat bertemu lagi dengan aku selepas tahun ini. Semoga kamu melalui masjidku atau perkuburanku." Murid-murid, tahukah kamu di mana letaknya makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana terletaknya makam Nabi? Jawapannya adalah di Masjid An-Nabawi yang terletak di Madinah, Arab Saudi. Kalau kita ingin melawat atau bertemu dengan makam Nabi, kita akan pergi ke Madinah. Kalau sesiapa yang ingin melawat makam Nabi, pergilah ke Masjid An-Nabawi di Madinah. Mari kita lihat detik terakhir kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa iaitu pada bulan Safar tahun ke-9 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melantik Usamah bin Zaid sebagai pemimpin angkatan tentera di Palestin bagi mempertahankan kesucian agama Islam di Palestin. Tiba di Al-Jarh, mendapat berita tentang Nabi ditimpa sakit setelah pulang dari menziarahi perkuburan Baqi'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit kepala dan demam teruk dan telah meminta izin untuk berada di rumah Aisyah, iaitu sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas telah membawa Nabi ke rumah Aisyah, telah dipapah oleh Ali bin Abu Talib dan Al-Fadlu bin Abbas. Para sahabat sangat sedih melihat keadaan Rasulullah yang sakit. Baginda tampil berucap di khalayak ramai dan membayangkan baginda akan wafat tidak lama lagi. Baginda meminta para sahabat Muhajirin untuk berbuat baik dengan golongan Ansar. Baginda tetap menunaikan solat jemaah di masjid walaupun sakit dan telah meminta Abu Bakar menjadi imam solat. Kita lihat pula peristiwa pada 12 Rabiul Awal ketika sahabat sedang solat subuh. Nabi melihat ke arah mereka sambil tersenyum. Nabi menyelak tirai pintu rumah isterinya Sayyidatina Aisyah, melihat sahabat dengan tersenyum. Jadi orang ramai gembira dan menyangka bahawa baginda sudah sihat dan akan menjadi imam solat. Baginda sebenarnya semakin tenat dan memberi pesanan kepada anak cucu serta isteri dan umatnya untuk memelihara solat. Nabi telah memanggil anak, cucu dan isterinya dan berpesan supaya menjaga solat. Nabi dalam keadaan tenat. Nabi sempat lagi berpesan kepada anak cucu serta isteri dan sahabatnya supaya menjaga solat. Ketika hampir saat kewafatan, Abdul Rahman telah bertemu dengan baginda dan telah membawa siwak, atau kita panggil kayu sugi. Baginda memberi isyarat kepada isterinya Sayyidatina Aisyah bahawa baginda hendak bersiwak. Selepas bersiwak sejurus kemudian, baginda wafat, iaitu ketika berumur 63 tahun.
Nabi wafat pada umur 63 tahun. Apakah reaksi para sahabat terhadap berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Suasana di Madinah diselubungi rasa pilu dan sedih dengan berita kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sangat sedih dan berduka cita. Abu Bakar datang setelah mendengar berita kewafatan Nabi. Beliau terus masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah untuk melihat jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu menangis kesedihan. Beliau mencium wajah baginda dan menemui sahabat lain dan mengesahkan kewafatan Nabi. Umar, sahabat Nabi, kelihatan terperanjat dan sukar mempercayai kewafatan Nabi dan beliau telah ditenangkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar telah berucap, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup. Kemudian dia membacakan surah Al-Imran ayat ke-44. Beberapa orang sahabat telah menguruskan jenazah Nabi, telah memandikan, mengkafankan dan mengebumikan baginda di tempat baginda wafat, iaitu di rumah isterinya, iaitu Sayyidatina Aisyah. Kita lihat kesan daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu keimanan kepada Allah yang Maha Kekal dan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah semakin kukuh. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mana Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai panduan kita umat Islam untuk mengelakkan kita tersesat. Ini peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bersatu hati dan semakin mengukuhkan strategi dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Serta sistem syura diteruskan dalam pemerintahan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat iktibar daripada peristiwa kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, meyakini Allah bersifat kekal, tiada permulaan dan tiada pengakhiran, manakala hidup manusia hanyalah sementara. Kita lihat Nabi pun wafat. Jadi manusia tidak ada yang kekal, hanya Allah sahaja yang kekal. Oleh itu, kita hendaklah mengisi masa dan usia kita dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, Nabi sangat sayang akan umatnya dan berpesan agar memelihara solat. Oleh itu, kita hendaklah membuktikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memelihara solat. Kalau betullah kita cintakan Nabi, maka kita ingatlah pesanan Nabi, iaitu pelihara solat. Jaga solat. Bukan jaga saja, tapi kita mengamalkan dan melakukan solat. Memperbanyakkan selawat ke atas baginda serta mengamalkan sunnah baginda dalam kehidupan. Orang yang sayangkan Nabi, cintakan Nabi, dia akan sentiasa menjaga solat dan memperbanyakkan selawat. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membantu dan menyokong baginda sama ada dalam keadaan senang ataupun susah. Kita ambil iktibar daripada persahabatan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad. Kita mestilah berusaha menjadi sahabat yang baik, nasihat menasihati dan sentiasa bersedia membantu rakan dalam perkara kebaikan. Kita lihat betapa sahabat ni Abu Bakar terlalu sayangkan Nabi dan sanggup bersusah bersama Nabi.
Jadi kalau kita ada sahabat kita, kita akan bersama dengan sahabat kita walau dalam keadaan susah. Yang keempat, Usamah bin Zaid dilantik mengetuai angkatan tentera pada usia yang muda. Nabi telah melantik Usamah bin Zaid. Walaupun Usamah bin Zaid itu dalam keadaan yang masih muda. Beliau dipilih kerana ketakwaan dan keistimewaan yang dimiliki olehnya. Hal ini menunjukkan nilai kehebatan seseorang di sisi Allah dan Rasul adalah pada imannya dan bukan pada harta serta usia. Seseorang itu dilantik menjadi ketua bukan sebab dia berharta ataupun sebab dia berusia. Walaupun dia masih muda, walaupun dia tidak kaya, tapi jika imannya kuat, ketakwaannya kuat, dia boleh dilantik menjadi ketua. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, cintailah Nabi dengan jagalah solat dan perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.